Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tiada diingini, bahagia kekasih saja yang diharapkan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Untuk menjadi bukti kasih yang sejati, itulah tandanya jika mau diuji. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin rahmakumullah sekalian yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah, yang mana dengan kurniaannya, dengan keizinan dan limpahan kurnianya, kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah, hidup dengan menghirup udara yang segar dan nyaman. Alhamdulillah. Mempunyai kehidupan yang aman dan tenteram. Alhamdulillah. Salawat dan salam kehadrat baginda junjungan tercinta Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita doa, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, kita telah pun mendengar sebuah lagu yang sebentar awal tadi telah pun dimainkan.
Dan mudah-mudahan di situ ada kemanfaatan yang ingin kita kongsikan bersama. Hadirin yang dikasihi Allah, lagi rahmati Allah sekalian, menyentuh tentang bab korban, pengorbanan. Biarlah berkorban dengan pengorbanan, asal jangan terkorban. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bercakap tentang korban, bersempena juga kita dengan bulan korban ini ataupun juga hari raya korban. Subhanallah, Masya Allah. Teringat kita akan sebuah kisah agung, peristiwa terulung, yang kerana peristiwa itulah kita disyariatkan untuk melakukan ibadah korban. Subhanallah. Hadirin kasih Allah, seperti mana yang pernah dikatakan ataupun terungkap dalam bait-bait syair ataupun lagu sebentar awal tadi. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kenapa perlu sejati? Kenapa perlu mulia? Pada siapa perlu kita sejatikan? Pada siapa perlu kita muliakan? Tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Biarlah apa yang kita korban dan biarlah pengorbanan kita itu kerana Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dilakukan oleh individu-individu ini, yang hinggakan ke hari ini disebut-sebut nama mereka, hinggakan ke hari ini menjadi tauladan dan panduan bagi kita sebagai ahli keluarga, sebagai ahli masyarakat dan sebagai manusia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, individu-individu ini tak lain dan tak bukan seperti Sayyidatina Sarah, Sayyidatina Hajar, Sayyiduna Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam dan Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka ini telah mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan cinta mereka, mengorbankan suami mereka, mengorbankan ahli keluarga mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mahu sentuh tentang bab isu sembelih penyembelihan, sebab saya yakin setiap di antara kita mengetahui sungguh tentang bab tersebut. Namun hadirin rahimakumullah, satu perspektif yang boleh kita ambil pengajaran dan pelajaran daripada peristiwa korban ini ialah bagaimana untuk nak kita serapkan panduan ini ke dalam keluarga kita, bila khusus yang hidup di Singapura yang penuh dengan cabaran dan dugaannya. Subhanallah wa masya Allah. Hadirin rahimakumullah, bermula pada Sayyidatina Siti Sarah yang sanggup berkorban, berkongsi kasih dengan seorang wanita yang lain demi untuk menjaga zuriat, demi untuk menjaga generasi masa hadapan, demi untuk mendapatkan susur galurnya, generasi sebagai penerus kepada ahli keluarganya yang dapat mentaati, menyambung untuk mentaat Allah Subhanahu wa taala. Oh masya Allah. Daripada niat itulah sanggup dia berkorban kerana Allah untuk bersama ataupun untuk berkongsi sama cintanya dengan seorang wanita lain, tak lain dan tak bukan khadamnya sendiri, itulah dia Sayyidatina Hajar. Hadirin rahimakumullah, Sayyidatina Hajar juga seorang wanita yang salihah, yang bagaimana pada satu ketika apabila ditinggalkan suaminya, yakni Sayyidina Ibrahim, untuk bepergian, ditariknya Sayyidina Ibrahim dan katanya seraya berkata, wahai suamiku, kemana arah tujuanmu? Mengapa perlu kami ditinggalkan di sini? Tempat yang usang, tempat yang penuh dengan mungkin mara bahaya yang kami tak tahu, tempat yang tak pernah kita tinggal, tempat yang mungkin ada binatang buas, tempat yang di mana kita tak pernah tinggal. Engkau sebagai pelindung kami ya Ibrahim daripada terik matahari, daripada mara bahaya. Engkau yang membawa makan dan minum kepada kami. Kalau engkau tiada, sudah malanglah nasib kami. Nabi Ibrahim berdiam sahaja. Dan dikatakan bahawa ya Hajar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar saja akan nama Allah, Sayyidina Hajar mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim, ya Ibrahim, kalau ini adalah perintah Allah, maka kau pergilah dan aku redha. Subhanallah. Pengorbanan seorang wanita yang salihah kerana Allah Subhanahu wa taala, sanggup ditinggalkan dirinya sendiri dan anaknya yang baru dilahirkan itu, yang masih kecil lagi. Subhanallah wa masya Allah, berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
pengorbanannya, ujiannya lebih lagi tinggi, di mana beliau dari hari ke hari, masa ke semasa diuji Allah Subhanahu wa taala, terpaksa meninggalkan isteri dan anak yang sangat didambakan selama ini. Setelah mendapat anak tersebut, diperintah Allah untuk meninggalkan mereka. Wa masya Allah, pengorbanan yang tinggi sebagai seorang bapa kepada anak dan istrinya demi untuk menyahut seruan Allah Rabbul Jalil. Setelah berlalu masa demi masa, tahun berganti tahun dan sebagainya, kembali pulang Ibrahim bertemu anak yang disayangi dan dikasihi. Hadirin rahimakumullah, sepergian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak lekang dan tidak lepas Nabi Allah Ibrahim mendoakan anaknya Sayyidina Ismail dan istrinya. Ini yang patut dilakukan oleh seorang ayah. Ayah, tolong jangan lepaskan doa anda kepada Allah untuk anak-anak dan istri, sama ada berada berjauhan maupun berdekatan. Sebab doa ibu bapa itu mustajab pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai antara kita seorang-seorang ayah di luar sana sentiasa mendoakan anak-anak kita, mendoakan segala urusan anak-anak kita dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada isteri kita agar diberi kesihatan dapat menjaga anak-anak kita. Hai ayah-ayah sekalian, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana doa Ibrahim kepada anaknya dan juga istrinya, agar senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberi zuriat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin rahmakumullah, masa berlalu hingga bertemulah kembali Ibrahim bersama dengan anaknya yang dicintai. Berpelukan mereka, berciuman mereka, bersalaman mereka, bertakbir, bertahmid dan bertahlil mereka kepada Allah, tanda syukur mereka kepada Allah. Kemudiannya pada malam hari termimpilah Ibrahim disembelih anaknya, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Maka pada keesokan hari Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anaknya dan menyampaikan apa yang telah didapatkan daripada wahyunya, seperti mana dirakamkan Allah SWT dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Yang bermaksud, hai anakku, kata Ibrahim kepada anaknya, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimanakah pendapatmu. Hadirin rahmakumullah, kalau ayahnya saleh, kalau ibunya saleh, kalau ayahnya sanggup berkorban kerana Allah, kalaulah ibu itu sanggup berkorban kerana Allah, insya-Allah yang lahir itu zuriatnya, anaknya juga bersemangat, berjiwa, bersifat sedemikian rupa, yakni sanggup berkorban demi Allah dan Rasulnya. Lihatlah apa jawapan anak muda ini kepada ayahandanya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bermaksud, hai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah wa masya Allah. Hadirin rahmakumullah, justru itu, kalau kita ingin mendambakan zuriat yang saleh dan salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, terlebih dahulunya kita sebagai seorang ayah perlulah menjadi yang saleh terdahulunya. Perlulah kita sebagai seorang ibu menjadi ibu yang salihah. InsyaAllah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ini terbukti kepada keluarga Sayyidina Ibrahim Khalilullah, di mana anaknya menjawab dengan sepintas dan sepantas yang mungkin demi memberi respon kepada ayahandanya yang meminta dan berdoa ataupun juga bertanya akan pendapatnya. Subhanallah wa masya Allah. Dan inilah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak muda demi untuk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia tahu ini adalah perintah datang dari Allah
bukan dari ayahnya, tapi dari Allah, Tuhan yang menciptakannya. Langsung sahaja katanya apa? Lakukanlah hai ayahku, dan saya kau akan dapat diriku ini dari orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Inilah contoh keluarga yang boleh kita jadikan sebagai panduan kita pada hari ini, pada saat dan ketika ini. Hadirin rahimakumullah, inilah keluarga contoh yang boleh kita jadikan ini tauladan kepada kita dalam membina keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat sana, dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah. Dan tak lain dan tak bukan, demi untuk mencapai matlamat-matlamat berikut, perlulah kiranya kita berbalik pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat, subhanallah, mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya yang telah pun berpesan kepada kita, telah aku tinggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh tidak akan kamu sesat, kata Rasulullah SAW. Itulah dia kitabullah wa sunnati, kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah hadis baginda SAW. Dalam Al-Quran banyak panduan, hatta sehingga kan kepada panduan untuk membina keluarga yang bahagia juga ada banyak terakam dalam Al-Quran. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu taala, ayo sama-sama kita membongkar, sama-sama kita mempelajari, dan sama-sama kita mentadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu taala dalam membina keluarga yang bahagia. Saya katakan kita perlu membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirah. Mentelah lagi kita berada pada akhir-akhir zaman ini yang banyak fitnah berlaku, yang banyak perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Perlu kita kembali kepada Al-Quran dalam membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, itulah dia keluarga Sayyidina Ibrahim yang menjadi sebagai panduan kepada kita untuk kita sama-sama menjadi ahli keluarga yang saleh dan salihah. Ketahuilah, apabila keluarga itu saleh dan salihah, akan melahirkan masyarakat yang saleh dan salihah. Apabila masyarakat saleh dan salihah itu ada, akan berlaku dan akan lahirlah negara yang saleh dan salihah, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan haji ini, bersempena dengan bulan hari raya Korban ini, sama-samalah kita ambil iktibar akan apa yang telah dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Sayyidina Ibrahim. Dan inilah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh cinta itu perlukan pengorbanan, sungguh cinta itu perlukan keikhlasan. Maka andai kalau kita ingin, dan sebenarnya memang sudah pastinya kita inginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah ia dengan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai antara kita mungkin di luar sana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kan ada di antara kita yang meluahkan, kenapa aku ya Allah? Mengapa diriku, mengapa keluargaku ya Allah, kau ditimpakan bencana begini? Subhanallah, masya-Allah. Ingatlah pesan Allah SWT bahawa Sayyidina Ibrahim itu diuji Allah dengan sebesar-besar ujian dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sadaqallahul azim, bermaksud bahawasanya sungguhnya inilah dia, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebenar-benar dan sebesar-besar ujian. Subhanallah, oh masya-Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, namun di balik setiap ujian Allah itu, kalau kita sabar dan kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlimpah ruah hingga sampai ke bila-bila. Ini terjadi dan terbukti pada Sayyidina Ibrahim. Tatkala apabila dia diuji Allah untuk membuktikan cintanya pada Allah dengan dikorbankan anaknya, maka dilakukan semikian itu hingga kanlah dianya dibalaskan dengan seekor kibas, seekor apa kita panggil sebagai kambing. Subhanallah. Dan hinggalah sampai ke hari ini kita melakukan perkara tersebut. Subhanallah. Dengan disebabkan keikhlasan Nabi Allah Ibrahim dalam mempersembahkan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayuh anak-anak remaja yang dikasihi lagi dicintai Allah sekaliannya, sama-sama kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala.
Sama-sama kita melakukan pengorbanan kerana demi untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan pengorbanan inilah Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas berkorban kerana Allah, lantaran diberikan pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan dacing amalan kita dan menyebabkan kita dapat dimasukkan ke dalam syurga nanti. Amin insya-Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan ini juga saya mengambil kesempatan untuk saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga bagi siapa yang melakukan ibadah korban pada tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hati mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesiapa yang melakukan ibadah haji pada tahun ini, diikhlaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima hajinya lantaran mendapat haji yang mabrur. Amin insya-Allah. Dan bagi kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk melakukan korban, yang tidak berkemampuan melakukan korban pada tahun ini, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat melakukan korban pada tahun hadapannya insya-Allah. Bagi mereka yang terlepas peluang, yang tidak terpanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka itulah dan kitalah yang menjadi di antara nama-nama yang paling awal yang Allah jemput nanti insya-Allah pada tahun hadapan. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.